Bagaimana sebagai anak muda Dok melihat senario politik semasa negara pada hari ini? Pertamanya hari ini kita kena ambil maklum bahawa rata-rata anak muda masih lagi tidak mempercayai ahli politik. Tak mempercaya dah. Dia rasa sebab dulu masa PRU 14 maka kepercayaan itu diberikan kepada Pakatan Harapan. Tetapi akhirnya kepercayaan itu dikhianati dengan apabila semua janji-janji yang ditaburkan rupa-rupanya hanyalah sekadar janji-janji manis. Maka anak muda ni sebenarnya, ramai anak muda di luar sini, dia tidak mempunyai parti politik. Tetapi mereka ini concern tentang politik. Mereka ini pengundi. Itu kena ingat. Jadi bila mereka ni tidak ada parti politik, sudah semestinya anak-anak muda ini, dia boleh swing. Hari ini mungkin dia boleh pergi ke parti A. Esok lusa kalau dia rasakan parti A ni tak bagus, dia akan pergi ke parti B undinya. Jadi kalau hari ini, kalau nak secara jujurnya, anak muda kalau nak bercakap tentang politik, mereka rasa kurang minat, tetapi mereka concern. Tetapi kalau nak kata nak mempercayai ahli politik, masih lagi berada di keadaan dalam 50-50. Sebab apa hari ini kita boleh lihat. Kalau kata kita tengok dulu, mungkin orang rasa dulu, orang anak muda rasa pemimpin UMNO ni paling teruk dulu. Tetapi bila rupa-rupanya memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan, akhirnya dia tahu bahawa pemimpin Pakatan Harapan ni jauh lebih teruk daripada UMNO. Jadi itu, kalau nak bercakap tentang macam mana momentum anak muda ini, itu. Tetapi anak muda ini sebenarnya, dia kali ini anak muda, dia rasa dia takkan boleh tertipu lagi. Maksudnya hari ini kalau mana-mana parti yang cuba memberi gula-gula kepada mereka ni, dan kita tahu dah dia sebenarnya keikhlasan ni, boleh tahu doktor, kalau kita nampak parti ni mengarut saja, anak muda dah pasti tidak akan memilih parti tersebut. Sebab tu alhamdulillah hari itu berdasarkan PRN Johor dan PRN Melaka, kita ambil PRN Melaka, kita boleh nampak momentum pengundi-pengundi muda ni dah tak percaya pada orang politik, terutama apabila dia baru aja lepas tipu PRU 14, dia baru ditipu oleh Pakatan Harapan. Maka saluran muda, tak payah ambil contoh di tempat lain, ambil contoh kawasan saya. Saluran muda ketika PRU 14, kita hampir kalah semua saluran muda. Tetapi bila PRN negeri yang berlaku baru-baru ni, semua saluran muda di tempat saya ni kita menang dengan penuh bergaya. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak kena bagi tahu mesej pada orang politik, undi orang muda ni boleh swing at any time saja. Orang muda tak lagi macam dulu kita termakan gula-gula, tetapi mereka lebih berwaspada. Jadi mereka kalau PRU 15 yang akan datang, dia akan tengok mana parti yang memberikan, kata orang pun, kebaikan kepada mereka, sudah tentu parti ini yang akan dipilih. Bukan sekadar kebaikan hanya janji kosong, tapi kebaikan itu mestilah datang dengan realistik. Itu orang muda punya keadaan sekarang. Baik, itu angka ataupun data ataupun statistik yang kita lihat berdasarkan pola pengundian di negeri Melaka dan juga di negeri Johor. Ya. Di negeri Johor kita nampak perkara yang sama, undi 18. Betul. Contohnya, mereka yang pertama kali mengundi, mereka juga banyak memberi undi kepada Barisan Nasional. Betul. Persoalan saya, apakah ini sudah cukup menjadi satu petanda bahawa anak muda walaupun apapun preference mereka lebih percaya kepada Barisan Nasional pada saat dan ketika ini? Statistik tak pernah menipu. PRN Melaka dan Johor menunjukkan bahawa memang ada swing vote. Swing vote daripada undi orang muda kepada Barisan Nasional. Ini fakta. Ini bermaksud, bila ada swing vote, maksudnya keyakinan mereka itu bertambah. Tetapi tidak semestinya, saya nak maklum tidak semestinya bahawa keyakinan itu akan kekal untuk sampai bila-bila. Keyakinan itu tidak akan kekal. Mungkin hari ini dalam politik ni, macam saya kata, hari ini mungkin dia sokong kita, tetapi esok lusa tak tahu lagi. Tetapi setakat hari ini momentum terutama pengundi-pengundi muda ini adalah ke arah Barisan Nasional. Sebab apa? Barisan Nasional ni dah terbukti dengan kejayaan yang telah dilakukan sebelum PRU 14, tetapi apabila diambil alih oleh Pakatan Harapan selepas PRU 14, mereka ini boleh menilai. Dulu Datuk, isu yang timbul pada orang muda sebab orang muda tak ada lagi preference dia. Orang muda tak tahu macam mana Pakatan Harapan memerintah. Jadi dia nak bagi peluang pada Pakatan Harapan memerintah. Sebab apa? Kita tak pernah tahu lagi. Jadi hari ini orang muda dah pandai menilai. Barisan Nasional dah ada buktinya.
Pakatan Harapan dah ada buktinya. Jadi mereka boleh compare mana satu lebih baik, dan sudah semestinya orang muda pun bukan bodoh. Dia akan pilih mana-mana parti yang memberikan kebaikan pada dia. Jadi untuk PRN Melaka, PRN Johor, momentum orang muda adalah ke arah Barisan Nasional. Itu adalah fakta yang kita tidak boleh lupakan dan tidak boleh nafikan. Bercakap tentang momentum, Dok. Momentum ni adalah satu perkara yang subjektif. Betul. Dan dia banyak bergantung kepada persepsi, permainan emosi, pancingan-pancingan goodies dan sebagainya. Dan ini akan membuatkan mereka mudah swing. Swing. Jadi bila kita berbalik kepada soal momentum ini, kita khawatir seperti mana dalam pilihan-pilihan raya yang dulu, momentum ini boleh saja dirosakkan ataupun dikucak-kacirkan. Momentum ini dikacau, ganggu momentum ini apabila berlaku 1, 2, 3 perkara yang dilihat tidak memihak kepada kehendak dan keinginan mereka. Betul, setuju. Jadi kita kaitkan balik kepada perlunya, hari ini semua orang bercakap pasal bila nak pilihan raya dan sebagainya. Jadi kepada anak muda, dengan momentum yang ada ni, doktor sendiri sebagai anak muda, bagaimana doktor melihat kesesuaian waktu, jeda waktu untuk kita bercakap soal pilihan raya? Pertamanya, pilihan raya ni macam main bola. Bila kita nak main bola, kita ada dua pasukan. Pasukan yang pertama, of course, kita akan semua pasukan nak score gol. Siapa yang gol lebih, maka menanglah mereka. Jadi, mana mungkin kalau kita tengah dalam satu keadaan, satu pasukan ni bersedia, tetapi pasukan lawan kita ni tengah kucak-kacir, mana mungkin kita minta pasukan lawan ni, okey, kau stop, okey, kita orang stop dulu, kau ready dulu. Kau siapkan kau punya pertahanan, striker kau siap dulu, baru kita serang. Tak mungkin. Sebab kalau itu berlaku, maka sudah pasti tim kita tak boleh nak skor gol. Sama juga dalam agenda politik. Bila orang bercakap hari ini anak muda, sama ada sesuai ke tak sesuai buat pilihan raya ketika sekarang ni. Bagi saya inilah keadaan yang paling sesuai. Kalau nak bercakap mungkin soal kesihatan, saya nak beritahu, pilihan raya Negeri Melaka, kluster yang ada berikutan daripada pilihan raya Negeri Melaka hanyalah 1-2 saja. Akhirnya COVID boleh dikawal. Pilihan raya Negeri Johor, alhamdulillah hari ini pun COVID semakin rendah. Nak bercakap soal ekonomi, kita nak mengukur. Saya nak tanya, sampai bila kita nak mengukurkan ekonomi ni? Sebenarnya anak muda nak apa? Anak muda nak satu kestabilan. Kestabilan yang mana mereka nak satu kerajaan yang stabil, yang boleh memikirkan tentang masa depan mereka, yang mana mereka boleh bercakap, tidak lagi bercakap soal politik semata-mata. Hari ini tiba-tiba ada satu pihak pula berkata, oh, kita dah ada numbers, nak tukar lagi Perdana Menteri. Dulu kata dah berjanji, dah sign dah, tapi tiba-tiba ada pula pihak daripada separuh di kerajaan ini pergi jumpa dengan pihak pembangkang, konon-konon dah ada numbers, nak topple out kerajaan yang ada ini. Jadi anak muda dah fed up. Anak muda kata, kalau beginilah sebenarnya, kalau beginilah jadinya lebih baik mendapatkan satu kerajaan yang stabil. Contoh di mana? Saya tak nak ambil di Johor, ambil di Negeri Melaka. Melaka asasnya sebelum pilihan raya Negeri Melaka. Ya, kerajaan Melaka hari itu, apabila Pakatan Harapan tumbang di Negeri Melaka, kerajaan Melaka ditubuhkan dengan asas 2 bersatu, 2 bebas. Jadi 4 masuk ke dalam UMNO, akhirnya kita tubuh kerajaan yang berkongsi kuasa. Bila kita berkongsi kuasa, macam-macam sebenarnya kita tak boleh buat. Bila ada pula yang menyatakan bahawa ada pula yang bila EXCO meeting, EXCO ni, ada EXCO tak datang. Sebab apa? Besar kepala. Mereka rasakan bahawa kalau tanpa aku, kerajaan ni tak boleh nak ada pun. So, aku tak perlu nak ikut dengar cakap Ketua Menteri. Bagaimana kalau EXCO tak boleh dengar Ketua Menteri, nak menjalankan pentadbiran sebuah negeri? Jadi, sudah mestinya masa ketika itu, Negeri Melaka pun dalam keadaan yang nak buat putusan pun serba Itu negeri peringkat negeri. Bila kita turun kepada peringkat kampung pula, bagaimana orang kampung kita nak mentadbir satu kampung, tetapi ada 2-3 kepala dalam satu kampung. Bila nak mentadbir, nak buat putusan, sudah semestinya apalah. Jadi, apabila Allah datangkan hikmah pilihan raya Negeri Melaka ketika COVID tengah tinggi di negara Melaka. Sebab masa ketika itu kita terpaksa buat. Dan akhirnya hari ini kita boleh lihat Barisan Nasional mendapat kepercayaan. 21 daripada 28. Rakyat dah bagi kepercayaan, undi. Dan hari ini boleh tengok kerajaan Melaka kita dengan alhamdulillah
Hari ni kalau setakat nak mesyuarat exco, semua exco hadir. Apa yang kata CM kata nak buat macam ni, kita bincang-bincang dan kita terus setuju. Nak buat apa sekalipun polisi untuk rakyat Melaka, alhamdulillah dipersetujui. Akhirnya rakyat Melaka happy. Duduk dengan tenang saja. Every weekend busy. Every weekend sangat busy. Boleh datang ke Melaka, boleh tengok keadaan Melaka kalau every weekend ni memang jam saja. Memang jam. Sampai kan orang Melaka pun tak keluar. Betul. Jadi bila kemakmuran ini, kestabilan ini dapat, jadi akhirnya kita boleh capai kemakmuran. Rakyat pun rasa bahagia bila mana kerajaan tak fokus pada politik, kerajaan fokus kepada betul-betul fokus nak membangunkan rakyat. Ini yang rakyat nak. Jadi hari ini kita tengok di peringkat federal, pelbagai polisi kita nak buat, kadang-kadang orang tak percaya. Dulu orang tak percaya Pakatan Harapan. Bila Pakatan Harapan naik, orang tak percaya Pakatan Harapan. Sebab apa? Menteri-menteri yang ada di dalam masa ketika Pakatan Harapan memang tak kompeten. Akhirnya, bila Pakatan Harapan ni tumbang, digantikan pula dengan kerajaan-kerajaan. Dan rupa-rupanya menteri ini dia rotate aja. Menteri yang sama masa Pakatan Harapan kita rakyat tak suka, akhirnya hari ini diberikan ketanggungjawab untuk menggalas jawatan yang lain, tetapi bila di tempat lain tak boleh nak buat juga. Tak boleh perform. Tak boleh perform langsung. Jadi akhirnya apa yang rakyat nak? Rakyat nak satu kerajaan yang boleh perform. Rakyat nak satu kerajaan yang betul-betul, kata orang pun, letakkanlah orang yang betul-betul layak di situ. Jadi sebenarnya bila orang tanya saya, orang muda nak tak nak pilihan raya, hari ini kita bersedia untuk pilihan raya. Macam mana kita nak duduk? Sedangkan harga ayam pun kita tak boleh nak kontrol. Orang muda marah. Macam mana kita nak mempercayai? Sebab apa? Menteri yang ada, begitu Kabinet CGP, menteri-menteri yang ada ni adalah menteri yang kita tahu zaman PH pun tak boleh nak pakai. Menteri Ekonomi pun sama juga. Sama juga daripada zaman PH dengan zaman sekarang. Rakyat nak hari ni betul-betul. Nak tukar, kita tukar betul-betul, kita bagi kepercayaan. Jadi, sebab tu, saya nak ulang sekali lagi, bila kita bercakap tentang prinsip, UMNO ni ajar saya tentang prinsip. Prinsip kita tak pernah pun, kita tak pernah nak mengkhianati mandat rakyat. Itu prinsip UMNO. Jadi, bila kita punya kerajaan Pakatan Harapan tumbang hari itu, jadi sebenarnya UMNO juga yang berprinsip nak buatkan pilihan raya. Tapi atas dasar nasihat yang di-Pertuan Agong, kita tubuhlah kerajaan. Sebab apa masa tu mungkin khawatir sebab COVID. COVID dah selesai. Hampir selesai. Jadi sudah tiba masanya kita berpegang pada prinsip kita. Prinsip kita apa? Mandat perlu diberikan pada rakyat. Mandat perlu diberikan pada rakyat supaya rakyat boleh memilih. Jadi inilah sesuai. UMNO tak pernah mengkhianati mandat rakyat. Itu yang saya belajar, dan hari ini sebenarnya adalah masa yang paling sesuai. Kita serah kepada mandat rakyat supaya satu kerajaan yang lebih stabil boleh ditubuhkan. Maka masa ketika itu biarlah politik ini diletakkan nombor 2. Masa ketika itu kerajaan memfokuskan utamanya adalah kepada rakyat, rakyat dan rakyat saja. Baik, Dok. Dalam kita bicarakan soal keperluan mengadakan pilihan raya, ini tahun yang keempat. Tahun yang keempat daripada tempoh 5 tahun. Logiklah semua orang bercerita tentang persiapan pilihan raya. Tapi dalam masa yang sama kita lihat ramai orang yang agak sinikal dengan kita. Apa ni UMNO asyik bercerita pasal pilihan raya. Kami ni rakyat, kami nak kemakmuran ni. Kami nak selesaikan masalah yang ada. Jadi kadang-kadang ada banyak pihak mempersalahkan parti-parti politik. You sibuk pasal pilihan raya, bila nak selesaikan masalah kami, masalah rakyat? Isunya dengan komposisi Menteri Kabinet UMNO 33-34% di federal, dan dengan macam-macam ancaman ugutan kena sign MOU di peringkat persekutuan. Jadi sebagai anak muda, apakah Dr. yakin dengan komposisi ini mampu menyelesaikan banyak tuntutan-tuntutan rakyat pada hari ini? Dia tidak mampu menyelesaikan. Sebab apa? Berbalik kepada poin kita tadi, Doktor. Poin kita tadi adalah rakyat dah beri Pakatan Harapan memerintah, beri kepercayaan. Akhirnya menteri-menteri di dalam Pakatan Harapan itu tidak mampu. Sebab apa? Tidak ada kemampuan nak mentadbir negara. Jadi bila kerajaan ni tukar atas pintu belakang, akhirnya tukar pada menteri saja. Tetapi menteri-menterinya masih lagi orang yang sama. Menteri yang sama, mana pun dia pergi, kalau tak kompeten, dia akan kekal tak kompeten. Jadi bagaimana dengan 34% saja komposisi menteri UMNO ni mampu untuk memberikan keselesaan ataupun keputusan yang terbaik. Sebab kita lihat balik PRU sebelum PRU 14, bagaimana Barisan Nasional menubuhkan sebuah kerajaan yang lebih stabil. Tak pernah pun terfikir nak tukar Perdana Menteri ketika itu.
Nak tukar Perdana Menteri hanyalah di pilihan raya. Tetapi hari ini, menteri-menteri yang ada lebih banyak berpolitik daripada memikirkan rakyat. Jadi sebab tu saya kata, ambil contoh di negeri Melaka, di negeri Johor. Alhamdulillah, hari ini kalau cakap sikit-sikit tu kita biasalah. Tetapi akhirnya, rakyat mendapat manfaatnya. Kestabilan. Memang rakyat nakkan kemakmuran. Bagaimana kita nak selesaikan masalah ayam? Bagaimana kita nak selesaikan ekonomi? Pertamanya, kita kena beritahu bahawa politik kita kena stabil. Kalau politik kita tak stabil, bagaimana orang luar nak datang invest kat kita? Dengan hari ini, kalau orang nak datang invest, orang takut. Kita boleh tengok, di Indonesia, pelaburan makin tinggi. Di Malaysia, orang rasa macam was-was nak datang. Jadi, kalau orang rasa was-was nak datang, sebab apa orang was-was nak datang? Sebab apa? Di Malaysia ni, dah 3 kali. Tak pernah dalam sejarah 3 kali tukar Perdana Menteri. Tukar Perdana Menteri, of course lah, polisi pun akan berbeza. Kerajaan pelabur-pelabur akan takut. Kita mesti dapatkan kestabilan dulu. Dapatkan kestabilan politik, maka barulah kita boleh cakap pasal kemakmuran. Sebab tu bila saya kata pilihan raya, orang kata, oh nak pilihan raya, nak UMNO menang. Tidak. Of course, kita sebagai ahli parti, kita nak UMNO menang. Tetapi, tidak ada satu pun jaminan daripada mana-mana pihak, waimah daripada orang UMNO pun, kalau buat pilihan raya, UMNO akan menang. Tidak ada satu. Kita nak buat pilihan raya kenapa? Kita nak buat pilihan raya, kita nak bagi balik pada rakyat. Pertama, kita nak hormat mandat rakyat. Bagi balik pada rakyat, rakyat pilihlah. Sebab apa? Kenapa rakyat boleh pilih? Hari ini rakyat boleh pilih Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dulu rakyat tak boleh pilih. Sebab apa? Rakyat rasa Pakatan Harapan ni perlu diberi peluang. Setelah dah PRU14 diberi peluang, kita nak bagi mandat pada rakyat supaya rakyat boleh pilih. Sebab bila nak pilih, pilihlah satu kerajaan yang rasanya lebih bagus. Kalau rakyat rasakan Pakatan Harapan bagus, rakyat akan pilih Pakatan Harapan. Kalau rakyat rasakan Barisan Nasional bagus, rakyat akan pilih Barisan Nasional. Sebab apa? Bila kita minta PRU 15 diadakan, tidak ada satu jaminan daripada orang UMNO, daripada orang PKR, bahawa kalau kita buat hari ini, kita confirm menang. Tidak ada. Tidak ada jaminan. Kita bagi balik pada mandat rakyat sebab apa? Supaya rakyat boleh pilih kerajaan yang jauh lebih stabil. Sebab apa? Hari ini rakyat dah pilih orang lain tetapi orang lain jadi. Rakyat pun bengang juga. Bila rakyat marah pada menteri, rakyat akan rasa, ini bukan menteri yang aku pilih. Ini bukan menteri aku, ini bukan menteri aku. Jadi, kita pulang pada rakyat. Rakyat pilih. Akhirnya satu kerajaan lebih stabil, 5 tahun kita tak boleh apa. Itu kita fikirkan pasal kemakmuran lepas tu. Is it fair kalau kita mengatakan bahawa pihak-pihak yang takut untuk mengadakan pilihan raya awal ini ialah mereka yang takut akan dihukum oleh rakyat kemungkinan atas tindakan mereka in the past? Saya Dr. Nazan, bila pembangkang pula yang takut nak buat pilihan raya ni, saya pun pelik juga. Dulu, kalau hari ni kita menang, besok dia dah minta, pembangkang dah minta buat pilihan raya kalau boleh. Tetapi hari ni, pembangkang pula tak nak buat pilihan raya. Jadi, game pembangkang adalah untuk tak nak buat pilihan raya. Sebab apa? Mereka tahu hari ini rakyat marah dengan pembangkang. Rakyat marah dengan Pakatan Harapan. Jadi kita ni, orang UMNO ni, nak terikut dengan permainan pembangkang kenapa? Yang menentukan ni kita. Bola ni dekat kaki kita. Kita tak boleh ikut game pembangkang. Kalau kita ikut game pembangkang, maka apalah gunanya? Dalam permainan bola dia kena duel. Maksudnya bagaimana kita nak, apa kata orang pun, position, ball position tu lebih penting. Ball position dah dekat kita. Yang penting sekarang ni kita nak tunggu serang aja. Pertahanan lawan dah kucak-kacir. Goalkeeper dah injured. Takkan kita nak suruh dia buat replacement dulu. Takkan kita nak suruh dia betulkan pertahanan, nak baik pulih apa semua, baru kita nak serang. Bodoh namanya tu. Jadi saya nak beritahu kenapa kita nak perlu ikut dengan pembangkang. Kenapa pembangkang tak nak? Pembangkang sudah pasti ada agendanya. Sebab apa? Mereka tahu hari ini rata-rata rakyat marah dengan mereka. Tapi kalau delay, mungkin kemarahan itu semakin berkurang. Mungkin rakyat boleh mengundi mereka balik. Tapi kalau buat hari ini, mereka takut. Kan? Tapi macam saya kata, tidak ada satu jaminan sebenarnya. Tidak ada satu jaminan bahawa kalau hari ini pilihan raya berlaku, besok UMNO boleh menang. Kalau hari ini pilihan raya berlaku, besok Pakatan boleh menang. Tidak ada jaminan. Tapi lebih kita nak menghormati mandat rakyat. Hari ini politik dah cukup celaru. Orang anak-anak muda dah cukup celaru. Cukup-cukuplah. Kalau kata hari itu nak bercakap nak kestabilan. Bila pembangkang dah sign. Kata okey, kita takkan ada pertukaran ke apa ke sehingga bulan 7. Tetapi akhirnya secara senyap-senyap mereka berpakat.
kita baru tahu. Kita tengok hari tu daripada ada pihak pembangkang yang maklumkan dihubungi oleh pemimpin pembangkang bahawa kena join dia sebab apa, kita dah cukup nombor untuk dia nak jadi Perdana Menteri balik. Sedangkan dia dah sign. Adakah ini politik yang kita nak? Rakyat tak nak begini. Rakyat nak satu politik yang sebelum PRU14. Menang satu parti itu, menang Barisan Nasional, kita tahu kalau nak tukar Perdana Menteri adalah pada PRU yang akan datang. Tidaklah sebegini rupa. Akhirnya, pelabur takut nak datang. Akhirnya, rakyat yang rugi. Akhirnya apa? Akhirnya yang untung adalah menteri-menteri ini mengaut keuntungan semata-mata. Ini yang rakyat tak nak. Kalau bercakap mengenai orang tak nak, saya kata sebenarnya kalau ikutkan, inilah masa yang paling sesuai sebenarnya untuk kita buat pilihan raya ketika mana mandat boleh diserahkan semula kepada rakyat. Dalam kerajaan campuran hari ini, kalau kita tengok objektif penubuhan PPBM dalam Perikatan Nasional dan juga kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh sahabat kita dalam PAS, contohnya di Pilihan Raya Melaka, di Pilihan Raya Johor, mereka terang-terang mengatakan mereka nak menguburkan UMNO. Ini kita bukan nak memanaskan suasana, tetapi ini nak mengingatkan bahawa objektif mereka adalah itu. Dan kita masih lagi percaya bahawa mereka adalah rakan yang boleh dipercayai, yang akan bersama dengan kita, yang akan membantu kita. Sedangkan tadi doktor sebut, mereka hanya tunggu masa yang sesuai untuk membuat serang hendap dan menjatuhkan Perdana Menteri, dan mereka boleh merampas kuasa semula. Betul. Dan ini yang kita nak bawa perhatian kepada netizen semua untuk memahami bahawa UMNO sendiri berada dalam kedudukan yang tidak selamat langsung. Mungkin betul. Komen doktor. Dia dalam keadaan macam ni. Bila kita bercakap mengenai, ada orang kata UMNO, itu ada komen daripada parti-parti yang sekutu ni. Dia kata UMNO lah yang menolak Muafakat Nasional. Saya nak beritahu sejarah di Melaka, Pilihan Raya Negeri Melaka. Kita dah jumpa dengan PAS. Kita kata kita sayangkan Muafakat Nasional. Jadi kita minta you bertanding. Kita ada 5 kerusi yang kita offer untuk bertanding. Tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kalau tak nak pakai bendera Barisan Nasional pun tak apa. Pakailah bendera mereka sendiri. Tetapi mereka menolak. Jadi bila mereka menolak nak pakai juga Perikatan Nasional punya bendera, sudah semestinya takkan kita berdiam diri sedangkan kita dah ada ketetapan pilihan raya daripada di Perhimpunan Agung UMNO ketika itu. Jadi siapa sebenarnya yang menolak? Kalau kita nak bercakap mengenai kata orang pun serang hendap. Dalam politik ni apa yang saya belajar, doktor? Nothing is impossible. Nothing is impossible in politics. Jadi hari ini memang Perdana Menteri kita adalah daripada UMNO. Betul, kita dapat Perdana Menteri dari UMNO. Tetapi saya nak tanya, adakah keadaan kerajaan hari ini ada kerajaan yang stabil? Adakah kerajaan hari ini boleh bagi jaminan bahawa tidak ada akan apa-apa berlaku jika kalau tidak? Adakah hari ini pihak pembangkang dan juga pihak yang dalam juga separuh dari kerajaan ini boleh jamin bahawa tidak akan ada apa-apa penarikan berlaku? Sedangkan telah terbukti apabila Tan Sri Shafie Apdal telah maklumkan bahawa ada ada gerakan-gerakan nak menumbangkan Perdana Menteri yang ada hari ini oleh pihak bersatu, bukan daripada PKR, orang bersatu juga. Jadi adakah kita nak percaya? Mereka kata sign, kita sign bulan 7. Alhamdulillah, kita rasa yakin dengan ini. Tetapi dalam diam-diam, pihak yang dalam tim kita juga telah buat onar, telah buat pakatan bersama dengan orang-orang lain untuk menumbangkan Perdana Menteri kita. Jadi adakah kita nak berdiam diri ketika mana hari ini rakyat marah? Rakyat memang betul marah tentang kenaikan harga ayam, tak kawal, ekonomi agak teruk. Sebab apa? Sebab menteri yang ada ketika ni, menteri yang tak boleh nak diharapkan. Jadi inilah sebenarnya yang berlaku. Jadi apa yang rakyat nak? Rakyat nak satu menteri yang betul-betul, yang kompeten. Rakyat nak seperti apa? Rakyat nak kerajaan sebelum PRU14 yang lebih stabil, yang memikirkan rakyat, akhirnya ekonomi kita makmur. Ini bukti. Ini adalah fakta yang tak boleh disanggah oleh mana-mana pihak. Sebelum PRU14, sebelum arena politik ini bergegar, sebelum PRU14, kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan yang stabil. Walaupun ketika itu kita hanya ada lebihan kursi mungkin 7-8 kursi saja, tapi sebab apa itu satu kerajaan yang stabil oleh Barisan Nasional, maka
banyak polisi yang kita buat boleh menguntungkan rakyat. Tetapi bila Pakatan Harapan pemerintah, jatuhnya Tun Dr. Mahathir, naiknya Tan Sri, jatuhnya Tan Sri, naiknya Datuk Ismail Sabri, hari ini sampai ke sudah politik ini masih diperkatakan. Maka sudah tentunya kata, inilah masa yang paling sesuai kita serahkan mandat semula kepada rakyat supaya rakyat memilih mana kerajaan yang dirasakan lebih stabil dan lebih baik. Kita sebagai ahli UMNO, kita amat bersimpati dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri kerana mereka hanya menunggu kesilapan demi kesilapan yang berlaku dan mereka akan capitalize kesilapan itu to the maximum. Dan kita lihat bagaimana peranan media sehari dua ini memberi satu imej dan gambaran yang amat buruk kepada UMNO, dan ini tak secara langsung akan memberi tempias kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dia juga datang daripada UMNO. Jadi kita melihat inilah yang kita katakan pentingnya diwujudkan satu kestabilan supaya tidak ada yang boleh menggugat. Kerana bermain politik ni bukan selama-lamanya kita boleh main politik. Kerana buang masa. Kerana rakyat perlu diberi perhatian, ekonomi perlu dipulihkan. Ada banyak perkara yang kita nak lakukan. Komen Doktor. Saya setuju. Sebab politik ni hanya ketika pilihan raya saja. Lepas habis pilihan raya, kita kena kerja untuk rakyat. Tetapi daripada 2018 sampai ke sekarang ni kita bercakap pasal politik saja. Sebab apa? Sebab politik kita tak stabil. Kesian kepada Perdana Menteri kita. Perdana Menteri kita bagai macam-macam usaha dah dimaklumkan. Tetapi apabila dilaksanakan, menteri-menteri yang melaksanakan adalah menteri yang tidak kompeten, akhirnya backfire kepada Perdana Menteri. Akhirnya bila Perdana Menteri dihentam oleh rakyat, akhirnya dia akan backfire kepada UMNO sendiri. Jadi sebab tu saya kata, sebab tu saya minta sebenarnya, kalau boleh sebenarnya, rakyat memang benar-benar nakkan seorang pemimpin yang bekerja untuk mereka. Politik hanyalah ketika pilihan raya saja. Tetapi sampai ke sekarang, orang masih lagi bercakap pasal politik. Sebab apa? Ketidakstabilan itu berlaku. Jadi sebenarnya kita kena kembalikan ke era zaman Barisan Nasional. Bila kita menang pilihan raya, walaupun dengan hanya 10 kursi, hanya kelebihan 11 kursi, 12 kursi, tetapi bila Barisan Nasional menang satu entiti, maka kestabilan dapat dicapai, maka rakyat lebih sejahtera. Daripada hari ini, kita nak kongsi kuasa, nak kongsi sini, nak buat apa, nak buat ni tak boleh, susah. Sama juga dengan kerajaan negeri Melaka sebelum ni. Sebelum ni, bila kita terpaksa kongsi kuasa, kita nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh. Harinya, nothing yang rakyat dapat. Tetapi bila kita dapat, kestabilan kuasa itu dapat, kestabilan politik itu dapat, hari ini Melaka tenang. Nak buat apa saja, rakyat minta, kita usahakan, kita terus buat. Pelaksanaan kita punya manifesto dalam 100 hari yang pertama, 100%. Pelaksanaan yang kita akan dapat 6 bulan yang pertama, 100%. Ini yang rakyat nak. Bila mana hari ini adun-adun dalam Melaka, dah tak pening dah. Ketua Menteri dah tetaplah Ketua Menteri. Jadi pengurusi perhubungan dah tetap pengurusi perhubungan. Kita di bawah adun-adun buat kerja. Buat saja kerja. Tak perlu pening lagi. Nak tukar ni lah, orang ni nak jadi Ketua Menteri, orang ni. Dah tak pening lagi. Sebab apa? Dah hadir kat situ. Selesai masalah. Selesai. Jadi sekarang ni fokus kita adalah untuk majukan negeri Melaka. Maka apa yang berlaku di negeri Melaka, perlulah berlaku di peringkat federal. Biar dapatkan kestabilan politik itu. Sebab apa? Kestabilan politik itulah sebenarnya akan menentukan macam mana arah tuju polisi negara, macam mana arah tuju ekonomi negara, macam mana arah tuju kemakmuran rakyat dalam sesebuah negara. Kita bercakap tentang momentum. Pada saat dan ketika ini, pada pandangan doktor sendiri, apakah momentum rakyat itu sudah cukup kuat untuk kita membubarkan Dewan Rakyat? Untuk pengetahuan doktor, saya nak maklumkan, sebab tu bila kita bercakap mengenai pilihan raya, of course kita bercakap tu sebab apa? Kita nak bagikan mandat rakyat, kita hormat mandat rakyat. Dan UMNO, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada satu jaminan kalau PRU 15 dilakukan UMNO akan menang. Tidak ada jaminan. Sebab apa? Hari ini bila bercakap mengenai pilihan raya, kita nakkan satu keadaan yang stabil. Kita berbalik pada PRM Melaka. PRM Melaka, kalau kita lihatkan, kalau Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional undinya dicampur, ini fakta, maka daripada 21 kerusi yang kita menang, kita hanya menang 2 kerusi saja. Dulu orang bercakap mengenai
orang bercakap mengenai takkan mungkinlah Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional bersatu. Sebab apa? Mereka pernah bersatu dulu dan akhirnya berpecah. Sebab apa? Bersatu betray, betray, khianat Pakatan Harapan, mereka berpecah. Tetapi sekali lagi, politik is nothing impossible. Dulu kita tak rasakan bahawa Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim akan duduk. Kita tak pernah terfikir Tun Dr. Mahathir akan bertanding dalam pilihan raya menggunakan logo Parti Keadilan. Tak pernah terfikir. Dan tak pernah terfikir dia akan duduk bersama dengan Chen Man-hin satu pentas. Betul, tak pernah terfikir. Sebab apa? Sebab dulu dialah orang yang paling kuat menentang. Tetapi akhirnya terjadi pada PRU14. Apakah yang terjadi pada PRU14 itu? Kesannya kepada kita, akhirnya kita kalah. Jadi ketika hari ini pihak lawan belah sana telah kucak-kacir, sedang tak tahu macam mana krisis kepimpinan, dengan kepercayaan pada pemimpin-pemimpin sendiri, dengan ahli-ahlinya pun lari banyak. Ketika inilah sebenarnya momentum yang paling baik. Sebab apa? Rakyat akan pilih. Kalau dia pilih satu pasukan ini sudah tentulah sebelum ni dia dah pernah pilih dan akhirnya tak boleh pakai satu. Yang kedua, pasukan tim daripada pasukan tim ni pun dari segi pemimpin-pemimpin dia pun tak kompeten. Dua, dia tak akan pilih. Berbanding dengan satu lagi, tim daripada UMNO, daripada Barisan Nasional yang lebih stabil, yang lebih berpengalaman. Jadi ini sebenarnya menjadi kata orang pun penilaian rakyat untuk memilih. Sebab tu UMNO, pertama prinsip kita nak buat pilihan raya bukan sebab kita nak menang semata-mata. Tapi prinsip pertama UMNO nak buat pilihan raya adalah sebab kita menghormati mandat rakyat. Sebab tidak ada, saya suka ulangkan, tidak ada satu jaminan bahawa UMNO boleh menang kalau buat pilihan raya hari ini. Tidak ada satu jaminan. Tetapi kita nak bagikan menghormati atas prinsip menghormati mandat rakyat, maka kita kena serah pada rakyat. Jadi ini adalah sebenarnya, itulah UMNO, dan inilah kalau ikutkan dari strategi hari ini paling sesuai. Ketika UMNO mula diterima di PRM Melaka, ketika UMNO mula diterima di PRM Johor, ketika UMNO mula diterima di PRK sebelum ini, momentum rakyat sudah ke arah kita setakat ini. Sebab apa? Mereka dah tak percaya Pakatan Harapan. Mereka mula berarah, dan kita boleh lihat pula masa PRM Melaka, sebenarnya orang masih lagi, masa sebelum kita buat keputusan PRM Melaka tu, orang masih lagi was-was dengan kita. Tetapi UMNO telah berjaya membuktikan bahawa UMNO boleh berubah di bawah kepimpinan Datuk Seri Zahid. Sebab apa? Tak pernah dalam pemikiran rakyat Melaka bahawa UMNO boleh menampilkan muka baru, bukan satu dua, tetapi 87% calon-calon di PRM Melaka adalah muka baru. Ini sejarah UMNO yang tak pernah digambarkan orang. Almost impossible sebelum ini. Betul. Tetapi akhirnya di bawah kepimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, ini berlaku. Dan bila ini berlaku, rakyat melihat bahawa UMNO ini ada satu titik perubahan. Rakyat sebelum ini rasakan bahawa UMNO ini tak boleh berubah. Sebab itu mereka memilih Pakatan Harapan. Tetapi bila Pakatan Harapan tak boleh deliver, rakyat rasakan terumbang ambing. Parti mana yang dia nak pilih ni? Nak pilih Pakatan Harapan, dia dah pernah kena tipu. Nak pilih UMNO ketika sebelum ini, mereka merasakan bahawa UMNO ni tak berubah. Tetapi pilihan raya negeri Melaka membuktikan UMNO ini boleh berubah. Walaupun UMNO ini tak berubah 100%. Tetapi sedikit perubahan itu yang mana sebelum ni tak mungkin difikirkan. 87% muka baru. Dan tidak mungkin difikirkan saya. Saya tak suka ambil contoh ni, saya ambil diri saya. Saya ni bukanlah, memang saya dilantik menjadi calon Barisan Nasional ketika umur 33 tahun. Tak pernah difikirkan semudah ini Barisan Nasional akan ambil calonnya. Kalau katalah saya ni mungkin saya ada kabel-kabel besar, lainlah. Tak ada kabel? Tak ada kabel. Ayah saya cikgu. Hanyalah orang kampung biasa, ahli cawangan biasa. Tidak ada memegang apa pun jawatan. Mak saya hanyalah pembantu am rendah. Adik-beradik saya hanyalah orang biasa. Pakcik saya, seluruh keluarga saya bukanlah ahli politik. Tetapi saya dipilih atas berdasarkan kriteria yang dinyatakan oleh Presiden ketika itu, nakkan winnable candidate. Jadi hari ini UMNO, Presiden telah membuktikan bahawa Presiden berjaya membuat perubahan dalam UMNO, dan perubahan inilah sebenarnya yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Hari ini it's not about party semata-mata. Hari ini it's about the people. Semua orang, rakyat suka. Dulu
Mungkin orang parti suka, rakyat tak suka. Kita terpaksa pilih. Tetapi hari ini Presiden betul-betul walk the talk. Memilih orang yang rakyat suka. Bukan semata-mata parti saja. Jadi inilah perubahan yang berlaku di negeri Melaka. Di negeri Johor perubahan yang berlaku. Ramai calon-calon muka baru. Bukan muda, muka baru. Muka baru. Bila muka baru, beri harapan yang baru. Jadi Alhamdulillah. Kemenangan kita adalah kemenangan luar biasa. Rakyat terima baik. Ya, dan rakyat menerima baik. Inilah sebenarnya rakyat. Rakyat dah tak percaya. PRU14 kita terpaksa menerima hakikat bahawa apa cara pun orang takkan undi Barisan Nasional. Sebab apa sekalipun PRU14, Barisan Nasional mesti dijatuhkan. Memberi peluang kepada Pakatan Harapan. Harapan rakyat kepada Pakatan Harapan. Tetapi harapan itu dipijak dan dimusnahkan. Jadi rakyat mencari mana tempat mereka berpaut. Masa tu Pakatan Harapan dah tolak dah UMNO ketika itu masih lagi tak nampak. Tetapi kita telah buktikan di siri-siri PRK. Dan paling besar di PRN negeri Melaka dan Johor. UMNO berjaya membuktikan bahawa UMNO boleh berubah. Jadi bila nampak UMNO boleh berubah, sinar harapan itu rakyat kembali kepada kita. Jadi inilah momentum. Saya nak beritahu, Doktor, momentum rakyat yang hadir minggu ni takkan sama dengan momentum rakyat pada bulan depan. Sebab momentum rakyat ni dia akan berubah. Jadi sementara momentum rakyat ni ke arah kita, inilah peluang yang terbaik untuk kita buat pilihan raya. Kalau kata besok kita nak tangguhkan sampai tahun depan, belum tentu lagi tahun depan momentum rakyat ke arah kita. Jadi sebenarnya sebagai ahli politik, saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah orang yang lama dalam politik dan lebih arif dalam politik. Saya percaya majlis tertinggi boleh berjaya, insya-Allah boleh membuat satu keputusan yang lebih baik untuk kebaikan parti dan juga untuk kebaikan rakyat. Sebab apa? Hanya UMNO dan Barisan Nasional saja yang boleh menubuhkan kerajaan yang jauh lebih stabil untuk kemakmuran rakyat. Baik, tadi doktor ada sebut tentang kebijaksanaan Presiden Parti dan juga pasukan kepimpinannya untuk memberi sesuatu yang rakyat mahukan, iaitu perubahan, dan mereka mahukan calon muka baru dan dibagi muka baru. Tetapi sehari dua ni ada pihak yang cuba memalitkan Presiden Parti dengan pelbagai tuduhan dan juga secara langsung memberi imej yang buruk, nak memburuk-burukkan parti ni. Kononnya Presiden Parti nak menjual parti ini kepada orang lain, nak bekerjasama dengan A, dengan B, dengan C. Jadi segala macam didedah. Jadi perkembangan ini walaupun tidak memberi tempias apa pun kepada parti sebenarnya, tetapi pada pandangan dan kacamata orang muda, bagaimana orang muda melihat orang yang veteran dalam parti boleh melakukan perkara-perkara yang dia lakukan tempoh hari. Sebab tu sebenarnya saya pernah bercakap dalam Perhimpunan Agung UMNO. Saya kata kita orang muda selalu dimomokkan oleh yang senior bahawa kita mesti setia dengan UMNO. Wa'ima apa pun sejadi, kita mesti setia dan sayang UMNO. Wa'ima apa pun kita rasa kita betul, tetapi kalau itu keputusan UMNO, maka kita kena akur. Kita kena belajar erti kesetiaan. Tetapi akhirnya bila senior-senior yang buat macam ni, sebenarnya orang muda pun rasa kecewa. Tetapi macam inilah, saya komen lah sikit lah, saya kata dalam politik ni is about strategi. Jadi Presiden telah membuktikan the only Presiden UMNO yang boleh menumbangkan dua kerajaan tanpa pilihan raya. Dan the only Presiden UMNO yang berjaya membangkitkan orang UMNO menjadi Perdana Menteri semula. Wa'ima apa pun tuduhan, ada SD nak jadi Anwar jadi Perdana Menteri. Anwar tak jadi Perdana Menteri. Akhirnya siapa yang jadi Perdana Menteri? Orang UMNO juga yang jadi Perdana Menteri. Jadi ini sebenarnya adalah kebijaksanaan Presiden, kebijaksanaan timbalan Presiden, kebijaksanaan biro-biro politik. Jadi saya mintalah, kalaulah kata hari ini saya kata, kalaulah tiba-tiba kita sign SD, kita angkat Anwar jadi Perdana Menteri dan Anwar menjadi Perdana Menteri, itu kita akan marah. Tapi Anwar tak pernah menjadi Perdana Menteri. Jadi PM tepi aja selamanya. Walaupun dia kata dia ada numbers. Jadi inilah saya kata, strategi-strategi. Kita tak boleh nak review semua strategi pada orang. Tapi ia telah membuktikan bahawa kebijaksanaan Presiden, kebijaksanaan timbalan Presiden telah membuktikan UMNO ini telah jadi diangkat semula. UMNO ini dulu orang kata hampir, dulu PRU14, saya nak beritahu Doktor, di Jasin.
Jawatan Ketua Pemuda UMNO Jasin, lepas kita kalah, saya menang tanpa bertanding. Sebab apa? Bukan sebab saya bagus. Masa ketika itu orang rasa UMNO ni dah tak ada harapan. UMNO ni akan lenyap, akan mati ketika itu. Semua orang tak percaya UMNO akan bangkit. Tetapi kita yang masuk UMNO, kita percaya bahawa UMNO ini perlu diberikan nafas baru dan di bawah kepimpinan yang baru. Bila Datuk Seri Zahid Hamid Hamidi mengangkat bawa UMNO, ketika dia dipaksa, dibubarkan, paksa kena minta Tun Dr. Mahathir minta dia bubarkan tapi tak bubarkan. Akhirnya Presiden inilah yang menjadikan UMNO di peringkat di tampuk kuasa. Melaka, kita kalah PRU14. Kita kalah 13 daripada 28. PRM Negeri Melaka, kita menang 21 kerusi dari 28. Maksudnya apa? Kalau bukan dari segi strategi daripada kepimpinan yang baik, saya mungkin tidak akan berada di sini. Kalaulah bukan disebabkan strategi kepimpinan Presiden dan timbalan Presiden, tidak mungkin saya berada dekat sini. Tidak mungkin UMNO akan menang. Mungkin UMNO akan terus kalah. Kalau mungkinlah Tok Taj jadi Presiden, saya rasa kita habis gone lah. Tapi kepada Tok Taj saya kata, saya tak nak komen. Tok Taj orang yang senior, orang yang pandai, orang yang kata orang pejuang sejati. Pejuang sejati bagi saya bukanlah sebegitu. Jadi Tok Taj, saya mohon Tok Taj untuk kata orang pun fikir sejenak, sayangkan parti kita. Jadi Tok Taj pun dah ada jawatan yang baru, jawatan sebagai Duta Besar ke Indonesia. Jadi saya pun nak mengucapkan selamat maju jaya kepada Tok Taj. InsyaAllah Tok Taj boleh melakukan tanggungjawab yang baik menjadi Duta Besar Malaysia ke Indonesia. Jadi biar kami orang muda di bawah kepimpinan Presiden, timbalan Presiden dan juga Ketua Pemuda, biar kami membangunkan UMNO. Sebab apa? Kami sayangkan UMNO. Itu daripada saya. Hebat pendapat dan suara anak muda ni. Baik, Dok, ada juga yang mengatakan bahawa kalau kita nak tengok balik kemenangan-kemenangan yang kita telah cipta di di Sabah, di Melaka dan juga Johor, ada yang mengatakan bahawa itu PRN ni lain, tak sama dengan PRU lain. Jadi alasan-alasan yang diberi untuk menafikan bahawa momentum itu telah pun bergetar, sudah ada di peringkat akar umbi dan di kalangan pengundi. Mereka mengatakan bahawa kita perlukan lebih persiapan untuk kita masuk pilihan raya. Ini satu persoalan yang menarik. Saya nak tanya kepada Dok, persiapan dan persediaan bagaimana yang kita perlukan untuk kita menang PRU 15. Doktor, saya nak kongsi, bila pilihan raya negeri Melaka berlangsung, jentera kita di Melaka langsung tidak bersedia. Sebab apa? Pilihan raya itu dia lakukan secara tiba-tiba. Kita tak pernah bersedia. Tetapi rupa-rupanya, kalau kita tak bersedia, pasukan lawan 10 kali ganda tak bersedia dari kita. Jadi bila keadaan ini berlaku, ia memberikan advantage pada kita. Persediaan ini, bila nak bercakap bersedia ni adalah relatif. Dia mesti selari. Dia tak ada indikator, okey, kalau kita capai angka macam ni, kita dah bersedia. Tidak. Persediaan, bila bercakap bersedia ni, very subjektif. Sangat subjektif. Hari ni bersedia ni sama ada kita nak tengok. Kalau kita rasa kita bersedia, tapi rupa-rupanya pasukan lawan jauh lebih bersedia dari kita. Adakah itu kita sesuai? Jadi hari ni kita nak tengok balik momentum. Persediaan tu, kalau kata mungkin kita nak kena cari duit sekian-sekian untuk ni. Saya nak beritahu, Pilihan Raya Negeri Melaka, UMNO bertanding tak ada duit. Tak ada duit UMNO bertanding ni. Saya bertanding tak ada duit. Tetap juga bertanding. Kalau nak kata kita bersedia, PRU 14, kita bertanding, semua kita ada. Cakap apa yang jentera kita tak ada masa PRU 14? Kita ada hampir semua, lengkap. Akhirnya, kita kalah. Persediaan ini, mestilah dia kena tengok dengan momentum rakyat. Kalau momentum rakyat ini ke arah kita, buatlah. Kalau kita tak sedia, tetapi hari ini, bila kita tengok, rupanya, kalau kita tak sedia, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, jauh lebih tak sedia. Jadi inilah masa yang sesuai. Politik is about numbers. You menang satu, you tetap menang. Jadi inilah kita nakkan. Persediaan ni very subjektif. Kita nak sedia apa? Kita nak beritahu, okey, kita mesti ada 100 juta ke nak sedia? Adakah bila kita ada 100 juta boleh menjamin kemenangan kita? Tidak. Persediaan very subjektif. Kita bersedia sebab apa? Pilihan ini maka kita bertanding tak ada duit. Tak ada duit, doktor. Tak ada duit langsung. Saya bertanding ni sampai saya tengok kenapa saya nak kena jadi calon. Duit pun tak ada ni.
Tapi akhirnya rupa-rupanya duit ni bukan segala-galanya. Walaupun semuanya perlukan duit. Yang paling penting sekali apa? Yang paling penting adalah kesediaan kita kepada rakyat. Bagaimana rakyat menerima kita. Hari ni rakyat momentumnya ke arah kita, maka buatlah sekarang. Maka inilah masa yang paling sesuai. Kalau kita tunggu lagi, momentumnya akan lari. Lari ke tempat lain kita tak tahu. Kalau boleh ke arah kita, alhamdulillah. Tapi sebab tu kata, persediaan very subjektif. Kita kata mungkin ada 2-3 pemimpin kita. Kita tak cukup lagi. Tak cukup sedia. Johor kita bersedia ke sepenuhnya? Melaka kita bersedia ke sepenuhnya? Saya nak beritahu. PRK, Cameron Highland, Semenyih, Kimanis, Tanjung Piai. Adakah kita bersedia? Kita tak pernah bersedia. Kita pun tak tahu PRK tu nak diadakan. Kematian ni, bila wakil rakyat meninggal, tiba-tiba meninggal, dan kita kena, masa ketika itu, kita kena bertanding. UMNO punya akaun pun kena freeze. Tetapi UMNO tetap menang. Sebab apa? Momentum rakyat. Persediaan kita adalah mengikut pada momentum rakyat. If you were the Prime Minister, No boy. soalan cepu mas. If you were Prime Minister, ada bila dan saat apa yang menjadi pertimbangan untuk doktor membubarkan Parlimen? Pertama, momentum. Bila kita tengok, kalau kita, momentum ni bila orang kata, PRN tak sama dengan PRU. Tapi kena ingat, orang yang mengundi di PRN akan mengundi di PRU. Maksudnya apa? Orang yang sama. Jadi kita ada target orang yang sama. Yang bezanya adalah persediaan dia. Mungkin Parlimen ataupun DUN saja yang bertanding. Tapi yang mengundi tetap orang sama. Kalau saya diberikan pilihan untuk mengadakan pilihan raya, sudah semestinya malam ni saya umumkan bubar pilihan raya. Malam ni saya buat. Sebab apa? Kita tak boleh nak tunggu lagi. Apakah jaminan kita? Hari tu YB Menteri Kesihatan pun boleh tahu. Kita mungkin boleh, kita jangkakan dalam 2-3 bulan lagi, ataupun 4 bulan, 5 bulan lagi, akan menjangkakan ada satu wave yang lain. Takkan kita nak tunggu lagi. Ini masa yang paling sesuai. Dari segi kesihatan, dari segi ekonomi, apakah jaminan kita bahawa keadaan ekonomi ini, kalau kita tunggu lagi, akan jauh lebih baik pada tahun depan? Tidak ada jaminan. Sementara yang ada hari ini, kita kena buat. Jadi kalau kita buat, kita tunggu lagi, akhirnya besok, tahun depan ekonomi jatuh lebih teruk. Sebab apa? Dalam circle yang ada, rakyat dah tak percaya lagi menteri-menteri yang sama daripada diciplak daripada Pakatan Harapan. Jadi kalau saya jadi Perdana Menteri, diberikan pilihan untuk bubarkan Parlimen, besok malam ni saya bubarkan Parlimen. Malam ni saya bubarkan. Sebab apa? Inilah sebab kita kena buat. Kalau kita tak buat, kalau dia berikan pilihan lebih awal sebelum lagi saya dah bubarkan Parlimen. Covid reda, saya serahkan balik mandat pada rakyat, biar rakyat pilih. Sebab apa? Rakyat dah letih. Rakyat dah letih permainan politik yang kejap-kejap orang ni ada nombor, kejap-kejap orang ni ada nombor, kejap-kejap orang ni. Rakyat dah letih. Rakyat dah tak suka dengar. Apa yang rakyat nak? Rakyat nak polisi. Apa yang you nak buat? Apa yang you nak bantu rakyat? Itu yang rakyat nak dengar. Jadi kejap-kejap Perdana Menteri dah beria-ia umum ni. Macam-macam dah umum. Ada pula menteri yang tak capable buat benda onar, jadi rakyat jadi marah balik. Perdana Menteri dah penat ni, dah nak buat macam-macam Perdana Menteri bagus ni. Tapi akhirnya ada pula sebilangan daripada sebahagian daripada kerajaan ini pergi duduk jalan belakang. Tengok orang ni ada nombor tak, pakat nak topple down dia kerajaan. Nak main politik lagi. Akhirnya apa? Kerajaan yang tidak stabil, yang hanya memikirkan politik 24 jam, tidak akan pernah mendapat kemakmuran sehinggalah akhirnya. Kita mesti stabilkan politik, stabilkan kerajaan, akhirnya rakyat baru dapat kemakmuran. Jika politik tidak stabil, punca kuasa dia adalah politik mesti stabil. Kalau kita juga, doktor, kita kat rumah, kita bergaduh orang rumah kita. Masuk orang rumah tak suka kita, asyik bergaduh je. Sudah tentu bila kita nak buat kerja kat luar pun kita tak tenang. Orang rumah kita ni kan tak habis-habis. Walaupun muka kita nampak okey apa, tapi orang rumah dah bergaduh ni. Balik dah bergaduh, hati pun tak senang. Akhirnya kerja kita, kualiti pun terganggu. Sama juga. Kerajaan nak buat macam-macam, tapi tak boleh nak buat. Sebab apa? Politik tak stabil. Nak menjaga politik. Sebab apa? Takut ni kan orang ni pula tumbang. Jadi orang ni pula ni. Akhirnya rakyat dah muak dengan nak lompat sana, lompat sini. Sebab tu saya mengharapkan sebenarnya bila persidangan Parlimen bulan 7 ni, Akta Anti Lompat Parti ni diperkenalkan,
maka ia lebih menjamin kestabilan politik lepas ni. Tak kira lah pihak 2015, kalau UMNO menang, Alhamdulillah. Barisan Nasional menang, Alhamdulillah, stabil. Kalau Pakatan Harapan menang pun stabil juga, walaupun dengan satu majoriti. Sebab apa? Akta anti lompat parti bila berlaku, dia lebih stabil. Kita, UMNO juga yang minta akta anti lompat parti tu, orang UMNO juga yang minta. Sedangkan kalau nak ikutkan sekarang ni, buat apa kita nak buat? Tapi kita juga yang minta supaya kita nak dapatkan kebaikan untuk rakyat. Hari ini kita mesti stabilkan politik kita, sebab itulah punca kuasa segala-galanya. Politik stabil, ekonomi baik, kesihatan baik, dan insya-Allah rakyat akan lebih makmur. Doktor, saya lihat agak ketara meragui kompetensi yang ada kepada sebahagian menteri-menteri kabinet kita. Apa yang menjadi alasan dan pegangan doktor tidak percaya kepada keupayaan mereka? Bukti daripada 2018 tak kompeten. Tukar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sama juga tak kompeten. Tukar Perdana Menteri, jadi pada Perdana Menteri hari ini, menteri yang sama, dia bertukar portfolio je, kita dah tahu dah. Akhirnya jadi apa? Akhirnya kerajaan yang ada, itu yang jadinya, saya kata nak beritahu, itu yang jadinya keadaan kalau kita tengok macam-macam isu yang timbul. Ekonomi kita tak pernah, orang kata ada menteri yang patutnya kena uruskan investment. Sedangkan Indonesia investment ni dah macam-macam ni, tapi menteri tu akhirnya dia lah macam-macam, tapi tak ada orang masuk juga. Jadi sebab tu saya kata orang yang sama, orang yang daripada 2018 telah diberikan kepercayaan tapi tak mampu nak melaksana, lepas tu tukar kepimpinan Perdana Menteri, beri kepercayaan, tukar portfolio pun tak boleh nak buat, tukar lagi portfolio tak boleh nak buat, akhirnya sama je. Akhirnya sama. Jadi itulah yang saya, rakyat dah jemu, dah rasa dah muak. Dah muak sangat dengan permainan orang yang sama. Sebab apa? Dia nak orang yang baru. Cukuplah. Dia nak orang yang baru supaya kerajaan ini jauh lebih stabil, supaya kerajaan ini sama balik, kita pulang balik kepada yang asal dulu. Itu yang rakyat nakkan. Baik, ini menunjukkan bahawa secara tidak langsung Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini, walaupun dia daripada UMNO, Datuk Seri sendiri tidak mempunyai peluang yang cukup untuk memilih barisan kabinetnya kerana dianggotai oleh orang-orang yang sama, jadi dia tak punya banyak pilihan. Betul. Sebab tu saya adik, kalau tak nak sangat buat pelang raya, saya bagi satu cadangan lah. Cadangan, mungkin cadangan saya ni cadangan orang Kedil aja. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada kuasa prerogatif untuk memilih siapa pun menterinya. Maka saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pilihlah, bukan ahli parlimen pun tak apa, pilihlah orang luar yang dirasakan layak untuk memimpin, tetapi dengan satu syarat. Menteri-menteri yang tak dapat, rompak kabinet, tapi menteri-menteri ataupun ahli parlimen yang daripada pihak sebelah yang tak dapat jadi menteri, jangan pula lepas tu nak tiba-tiba nak tarik sokongan kepada Perdana Menteri. Boleh buat? Saya bagi cabaran. Saya minta Perdana Menteri, kita tahu Perdana Menteri sekarang ni tak ada pilihan yang banyak nak merombak. Sebab apa? Kita hanya ada 30% saja. Jadi tetapi Perdana Menteri ada kuasa untuk merombak semula kabinet, dan dirasakan walaupun bukan MP pun boleh dilantik jadi senator dan dilantik jadi menteri. Jadi Perdana Menteri ini boleh rombak balik dia punya struktur kepimpinan kabinet, rombak, pilihlah orang yang betul-betul, orang-orang yang daripada Pakatan Harapan yang tak kompeten ni tak payah pilih. Jadilah ahli parlimen yang menyokong kepada kerajaan saja. Kalau ini berlaku, okey, boleh kekal, buatlah pilihan raya sampai tahun depan sekalipun. Sampai habis tempoh. Sampai habis tempoh pun tak apa, tapi dengan syarat jangan tarik sokongan. Jangan tarik sokongan. Kalau ini boleh berlaku, saya setuju Yang Amat Berhormat Perdana Menteri rombak kabinet. Kita setuju bila dah rombak, biar kita letakkan orang yang betul-betul kompeten. Yang menteri-menteri lain letak kat luar sebagai MP saja. Tak payah rombak, tak payah bubar parlimen sampai habis. Itu saya setuju. Tapi adakah, saya nak tanya, kalau dia bercakap pasal rakyat susah, tengah susah, tak boleh buat pelang raya, adakah, saya nak tanya, orang yang bercakap pasal rakyat ni, jika dia tak dipilih sebagai menteri, boleh menyokong Perdana Menteri. Kalau ini boleh berlaku, saya sokong 100%, biarlah
pilihan raya ini berlaku sampailah habis pengkar. Saya bagi itu cadangan saya. Baik, ini satu cadangan yang pada saya di luar kotak. Kalau nak sangat, saya pun setuju juga. Kalau tak nak bubar, nak bekerja untuk rakyat, cari orang yang lebih kompeten untuk mengisi portfolio yang tertentu. Betul. Tapi dengan syarat kerajaan itu mestilah diberi jaminan untuk stabil. Betul. Selesaikan semua masalah rakyat sampai habis tempoh. Betul. Jadi kita serahkan cadangan ini, lontaran idea ini kepada Yang Amat Perdana Menteri untuk memikirkannya. Ini cadangan daripada suara-suara rakyat, suara akaun umbi. Jadi terserahlah kepada Yang Amat Berhormat. Ada pilihan. Betul. Jadi kita bercakap soal pilihan dan kita bercakap soal untuk kita berbakti dan bekerja untuk rakyat dan kotakan apa yang kita mahu lakukan. Perdana Menteri boleh saja melantik sesiapa yang dia nak. Tak perlu pun 10 orang menteri pun. Mungkin menteri-menteri kanan saja dia lantik. Mungkin 7 orang, 5 orang. Lantiklah di kalangan yang kita rasakan benar. Yang lain-lain ni yang rasa tak kompeten ni tak apalah lantik jadi Perdana Menteri. Tak payah lantik jadi menteri pun. Tapi dia menjadi ahli parlimen yang menyokong kepada kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Sebagai Perdana Menteri, sokonglah kepimpinan, maka yang lain-lain boleh kita berkerajaan itu jauh lebih stabil. Adakah dan itu tumpukan usaha kita untuk rakyat. Betul. Jangan ramai-ramai menteri. Betul. Ramai menteri menteri pun tak boleh nak buat kerja, buat apa? Menteri yang tak boleh buat kerja, buat tetapi ambil orang yang boleh buat kerja je. 2-3 orang pun tak apa, tapi biarlah ada satu kabinet yang kukuh, yang memang betul-betul kompeten, kita sanggup. Tunggulah sampai penggal habis pun tak apa. Itu saya setuju. Baik, ini antara cadangan-cadangan anak muda. Cadangan YB kita, orang muda. Kalau tak nak sangat bubar pilihan raya, ini salah satu option. Betul. Jadi apa pun kita dah bersetuju supaya top 5, mungkin top 5 boleh memikirkan cadangan ni. Kalau tak nak sangat pilihan raya, bincang sama-sama top 5, 5 jawatan utama dalam parti, fikirkan cadangan ini. Tapi dengan syarat pastikan kerajaan ini stabil lah. Betul. Jadi tak guna juga kita rombak. Hari ini kita rombak, besok dah tarik sokongan. Dah ada orang tarik sokongan. Dah tak ada numbers kan. Sama juga, bubar juga. Okay. Jadi kita ucap terima kasih kepada Dr. Muhammad Akmal Saleh, Adun Merlimau, Exco Kesihatan dan juga Anti Dadah Negeri Melaka. Terima kasih Tok kerana sudi datang berkorban malam Jumaat ni. Tak tahu dia balik semula ke macam mana. Jadi apa pun kita doakan selamat pulang kembali ke Negeri Melaka. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada netizen yang mengikuti siaran kita ni. Dia seronok cakap dengan orang muda ni, tak sedar dah sejam dah kita bersama. Jadi insya-Allah malam besok insya-Allah kalau kita dipanjangkan umur, kita akan bersama dengan Tan Sri Irwan Sirga, bekas Ketua Perbendaharaan Negara. Jadi kita nak komen besok, malam besok nak bercerita pasal ekonomi. Jadi kita dah ada pun pasukan jihad melawan inflasi ni. Jadi malam besok kita akan berbicara tentang kaedah-kaedah yang mungkin boleh dipertimbangkan untuk kita memerangi inflasi. YB Dr. Akmal pun dah sebut, kalau tak nak buat pilihan raya, ada option untuk dipilih satu lagi barisan kabinet yang kompeten. Menteri-menteri yang kita label sebagai cak ayam tu, tak payahlah kita kekalkan. Kenapa? Kerana matlamat kita ialah untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, nak selesai masalah rakyat, bukan nak jaga hati. Betul. Bukan nak jaga hati. Jadi kita ucap terima kasih. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Selamat malam Jumaat.